Saudara Haziq tanya satu soalan yang baik. Sains boleh bergerak tak tanpa teori evolusi? Sains boleh maju tak tanpa teori evolusi? Sebab ada pihak mengatakan tanpa teori evolusi sains akan tempang ataupun cacat ataupun tak boleh bergerak. Betul ke? Sepanjang sejarah manusia buat sains tanpa teori evolusi pun. Perkembangan sains dalam tamadun Islam, adakah menggunakan rangka fikir evolusi? Tidak. Tapi kita lihat berlaku perkembangan sains yang besar. Ada kata Ustaz dulu Ibn Khaldun pun dah cakap pasal evolusi dan sebagainya. Saya pernah share benda ni. Saya rasa saya silap bila saya buat reading yang lebih dalam. Sebenarnya Ibn Khaldun dan ulama-ulama kita yang lain, mereka bukan bercakap tentang evolusi, mereka bercakap tentang chain of beings ataupun maratibul wujud, kalau kita nak katalah. Ibn Khaldun ada cerita bahawa manusia ni dekat dengan monyet, tapi Ibn Khaldun tak kata manusia datang daripada monyet. That means yes, ada approximation. Kalau kita nak atur makhluk ni, boleh atur. Yang lebih sama tu kita dekatkan, yang lebih jauh kita jauhkan. Boleh kalau nak atur. So Ibn Khaldun was talking about that. Kita boleh kata sebagai susunan makhluk. Manusia dengan kalakatu dan manusia dengan monyet. Kita lebih dekat dengan mana? Kok secara zahir kita lebih dekat dengan monyet berbanding dengan kalakatu. That means kalau nak buat susunan tu, kalakatu jauh dengan kita. Tapi bukan bermakna kita datang daripada satu sama lain. Bahkan Ikhwanus Safa pun yang kita kata berpegang kepada akidah batiniyah, dia orang ada kalam-kalam yang dekat sangat dengan Darwin punya statement. Tapi dia orang pun tak kata bahawa these beings evolve from the others. Dia akan kata bahawa makhluk yang simple ni dia dekat dengan tumbuh-tumbuhan. Just one step ada tumbuh-tumbuhan, dekat bawah adalah makhluk yang paling simple. Lepas tu kompleksiti tu bertambah. Sampailah manusia. Tapi bukan berlaku proses evolusi. Bukan berlaku descent with modification. Kena bezakan benda ni. Jadi nak kata umat Islam ada cakap pasal teori evolusi ni tak tepat. We say something like that, but it's not evolution theory. Dia cerita pasal susunan makhluk. Bukan this comes from this. They are also not talking about common ancestry. Universal common ancestor. We don't talk about that. Jelas Jadi ulama kita dulu buat sains tanpa menggunakan rangka fikir teori evolusi pun. So nak kata bahawa sains tak boleh bergerak tanpa evolusi, sains biologi tak boleh bergerak tanpa teori evolusi, adalah satu dakwaan yang tak benar lah. Bila saya lihat mazhab-mazhab yang ada berkenaan dengan susunan creatures ni, kita tak boleh nafi bila tengok makhluk-makhluk ni nampak macam ada yang sama-sama, ada yang dekat. Bahkan kalau kita atur tu, nampak seolah-olah macam ada intermediate species. Macam sebab tu saya kata dia mutasyabihat. Kan, dia nampak macam. Kalau diatur dengan cara tertentu, nampak macam, oh ini sebenarnya keturunan yang ni. Macam kita atur orang yang muka-muka sama dengan orang tertentu, kita nampak, oh ini bapak dia, ini datuk dia, ini anak-anak dia. Macam zirafah dengan rusa lah. Nampak macam feature dia dekat kan. Macam anjing dengan serigala kan. Evolution kata serigala adalah datuk kepada anjing hari ini. Masalah dia, anjing dengan serigala boleh breed. Dia boleh interbreed. Dia boleh menghasilkan offspring. Ni kalau saya salah betul kan? Sebab takrifan spesies ni pun dia orang tak clear lagi. Dulu dia orang kata spesies ni different species yang tak boleh interbreed. Tapi sekarang ni macam dah longgar pula. Different species pun boleh interbreed with each other. Saya tertanya, kenapa tidak stick saja kepada yang boleh interbreed same species, yang tak boleh interbreed different species? Itu ada klasifikasi yang mungkin lebih jauh. Wallahualam, saya hanya melontarkan pertanyaan. Kalau di sana ada penjelasan daripada pakar-pakar kita, dia boleh jelaskan. Macam manusia tak boleh breed dengan orang hutan. Tak boleh breed dengan gorila. Kita tak boleh breed dengan apa-apa selain manusia. That means we are a distinct species. Anjing dan serigala, kenapa dipisahkan spesies dia? Hanya kerana zahir nampak berbeza. Tapi kalau dia orang boleh interbreed, that means we should classify them under one species. I don't know, ni lontaran saya lah. Ni dan ramai pun orang tanya soalan ni. Classification and definition of species ni macam sebab kalau tak define betul-betul, contoh microevolution, you boleh tercampak dalam microevolution. Species kalau tidak takrifkan secara tepat, orang boleh guna contoh microevolution untuk kata ini contoh macroevolution. Padahal dia same species dia yang berlaku microevolution. Tapi sebab tak define betul-betul species, dia gunakan contoh microevolution untuk kata this is macroevolution. Macro atau micro bergantung kepada takrif species.